Hai, Assalamualaikum. Anda kembali bersama dengan Cik Nap dalam podcast Kongsi Terang untuk episod kali ini. Jadi sebelum tu, Cik Nap and all the team ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan podcast Kongsi Terang setiap hari Rabu jam 9 malam di YouTube channel Sufi House. Jadi kepada anda yang baru saja menonton podcast ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment, and don't forget to click the bell notification to get more content and newest updates from us. Okay, untuk topik episod ini, kori atau penyanyi. Kori atau penyanyi ni, orang kata kedua-dua bidang ni memerlukan bakat suara yang bagus lah, yang orang kata luar biasa. Jadi untuk mengupas topik tersebut, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Husaini Mahmur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Cina okey tak? Terus. Tanya khabar dulu. Alhamdulillah, sihat ke? Alhamdulillah. Saya ni sihat. Sihat ginilah, sihat. Okey. Kepada penonton dan juga pendengar podcast, ini adalah sahabat lama Cik Nap lah. Sahabat lama yang kita dari sekolah kot rasanya. Dari sekolah. Sekolah lepas tu terpisah, lepas tu jumpa balik. Sekolah menengah, sekolah rendah, lupa dah. Sekolah rendah dulu. Masa tu saya sekolah rendah. Cik Nap sekolah menengah. Ya? Yalah, lupa daratan Cik Nap. So maknanya kita jumpa sekolah menengah, sekolah rendah? Kita jumpa sekolah rendah, sekolah menengah, betul. 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 Benar kan? Okey, so para penonton dan juga pendengar podcast, Husaini Mahmur merupakan kori Negeri Sembilan. Ya, betul. Joham Tuturut. Berapa penggal lah? Macam PRN ni sebenarnya. Tak ada penggal kan? Yelah. Berapa tahun? Dia kalau kori Negeri Sembilan tu daripada 2015. 2015, 2016, 2020, okay. 2023. Okey. Ada 5 tahun lah wakil Negeri Sembilan tu, alhamdulillah. Dan 2023 ni tahun ni lah. So juara Negeri Sembilan berapa tahun? Juara Negeri Sembilan tu dia tak berapa tahun daripada zaman ni kot, dah masuk dewasa tu adalah beberapa kali menang. Ada dalam 8-9. Okey, so maksudnya you terlibat dengan Taranum ni sejak daripada umur 10 tahun. 10 tahun. Bergiat secara seriusnya lah. Secara serius. Betul. Itu adalah fasa yang you belajar. And then ingat lagi tak tahun berapa yang you start masuk pertandingan? 10 tahun dah start masuk ke? 10 tahun dah start masuk. 10 tahun dah jam 4 lah masuk kan. Sekolah rendah. Kemudian masuk sekolah menengah. Kemudian kita inilah sampai sekarang lah masih belajar lagi. Sekolah rendah you memang orang Negeri Sembilan lah kan? Betul, orang Negeri Sembilan. So sekolah rendah dah start masuk pertandingan sampai menengah sampai masuk you. Betul. Sampailah sekarang ni pegang kori Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Pernah tembus ke kebangsaan? Kebangsaan pernah. Okay. Itu yang saya kata tadi 5 kali. Alhamdulillah. 5 kali. 5 kali. Dan tahun ni direzekikan Allah nombor 3 kebangsaan. Nombor 3 kebangsaan. Ya, betul. Belum lagi merangkul belum rezeki lagi. Belum rezeki lagi betul. Dia doakan. Rezeki tak salah alamat. Betul. Tapi alamat tu kena bagi betul lah. Dah bagi dah alamat tu. Dia salah alamat dia bagi. Okey, pencapaian hingga ke hari ini. Pencapaian yang you rasa sejak terlibat dalam bidang kori Taranum ni. Baik, pencapaian tertinggi lah kot. Pencapaian tertinggi. Baik, saya pernah ni lah mewakili Malaysia ke Brunei 2015. Okey. Brunei 2015, Thailand 2016. Okey. Alhamdulillah Brunei dengan Thailand tu dapat juara. Alhamdulillah kat sana. Itu kira peringkat terbangsa lah. Itu dia macam ni, dia yang menguruskan untuk majlis tilawah ni adalah JAKIM. Okey. Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia kan. Jadi untuk yang top 5 di peringkat kebangsaan, mereka akan panggil peserta-peserta ni yang nombor 2 hingga ke nombor 5 ni akan, sebab negara luar pun ada juga buat. Dia juga buat kontes untuk tilawah ni. Jadi nombor 2 dia akan pergi, contoh pergi Iran, nombor 3 pergi Thailand, nombor 4 pergi ni lah, mana yang ada lah. Jadi saya 2015 tu masa kebangsaan saya nombor 5 di kebangsaan. Jadi JAKIM telefon saya, dia pergi ke untuk Brunei masa tu. Benda nombor 5 dihantar juga. Nombor 5 dihantar, dia top 5. Oh, dia top 5. Top 5. Jadi nombor yang 2016 saya nombor 3. Di kebangsaan kan. Jadi saya dihantar ke Thailand. Begitulah. Dan alhamdulillah tu pencapaian yang agak baik bagi saya lah. Juara dua-dua. Juara dua-dua, alhamdulillah. Ada juga dengan degree
Saudi ada juga. Saudi. Arab Saudi. Tahun lepas. Tapi masa tu dia buat online. Dia buat online. Masa tu kan masih dikira dia end of the pandemic lah masa tu. Tapi masa tu negara tak boleh, orang kata tak boleh pergi negara-negara. So bertanding secara online? Secara online. Time saya ingat lagi bulan puasa. Tak pecah speaker. Cik nak bayangkan time sahur mengaji. Time sahur. Ada salah seorang peserta ni, peserta Indonesia. Sahabat saya juga. Dia tengah mengaji. Allahu Akbar. Tengah azan. Di rumah dia dekat dengan masjid. Dia tengah bertanding ni? Dia tengah bertanding. Sebab kan masa Saudi dengan kita 5 jam. 5 jam awal, 5 jam cepat. Masa tu kan. Dia okey lah. Kita ni nak seksa sikit lah nak bangun pagi buta tu. Ya tu. Orang member tengah ngaji, tengah tarik. Allahu Akbar. Kan member tu kan. Kita tak apa, kita dah lepas ngaji masa tu kan. Okay, tapi berpisat-pisat lah mata masa tu. Ya tu. Bagi-bagi buta. Itulah antara pencapaian terbaik Cik Nap. Alhamdulillah. Pencapaian yang rasa paling tertinggi lah. Menyertai pertandingan dalam peringkat antarabangsa. Betul. Peringkat antarabangsa. So, Alhamdulillah. Berapa kali? 2 kali lah? Brunei dengan Thailand? Saudi? 3? Saudi 3 betul. Iran pernah sekali. Oh, Iran? Iran 2015 masa tu. Iran you pergi sana? Saya pergi sana tu saya tak tahu tapi Jakim panggil lah. Tapi itulah Iran ni dia negara dia dia agak apa sikit. Kita nak cakap dia agak bias sikit kan. Dia pemilihan dia tu orang dia je lah yang menang. Oh, macam tu Ya. Dia tak buat pertandingan? Nombor 1 dia je. Sebab juri daripada kalangan mereka. Tapi masa zaman saya lah, saya tu. Sekarang saya tak tahu lah zaman yang lepas-lepas yang sekarang ni. Saya dengar ada yang tu masih ada kata pemilihan juri dia tu lain-lain negara masa kat Iran tu. Tak tahu lah masa zaman saya Iran saja juri. Semua. So yang menang tu orang Iran. Menang tu orang Iran. Based on your personal judgement, yang juara tu sedap ke? Is it qualify? Yeah. Dia memang qualify lah kalau Iran tu lah. Yeah, I'm speaking right now. Okay. Because you speaking with me. Okay. Jadi yang lain tu, maksudnya yang tu lah. Tapi itulah antara pengalaman-pengalaman dalam tilawah Al-Quran ni. Kadang-kadang maknanya banyak menyertai pertandingan dalam negara dan juga luar negara. So satu orang kata pengalaman yang bagus untuk diceburi. Betul. Berluaskan lagi kita punya bakat dan sebagainya. Betul. Kenal dengan orang luar dan sebagainya. Okay, sebelum kita nak take a break, sedikit lah. Sekarang ni saya ni kerja apa You ada buka kelas untuk ada juga kelas untuk Taranum. Tapi dalam masa yang sama saya kerja dekat pusat pengajian Quran. Tapi dalam masa yang sama saya pun mengajar sendiri, personal pun ada juga mengajar. Tapi saya lebih fokus kepada Taranum. Sebab yalah kadang-kadang tu dia sebenarnya memang diperlukan Taranum ni. Cuma kadang-kadang kita geram kat kadang. Sebab kadang-kadang geram sebab apa? Sebab ada yang minta Ustaz, Ustaz saya nak masuk tanding ni. Boleh tak Ustaz ajar saya? Boleh tak ajar anak saya? Tarikh bertanding sekian. Lagi apa tak? Seminggu, lagi 2 minggu. Kau suruh aku ajar. Orang gila. Yang buat gila. So tempoh dia sebenarnya tempohnya tu agak kejap. Jadi mungkin nasihat saya lah. Kalau nak hantar anak tu mengaji, hantar awal. Okey, untuk period nak mengajar Taranum ni ambil masa berapa lama? Baik, kiranya untuk budak ataupun pelajar tu pandai atau boleh lah macam tu. Dia kalau untuk orang yang baru tak ada basic, dia tak ada basic nak belajar Taranum. Zero. Tapi dia nak belajar Taranum. Macam mana Ustaz nak belajar ni? Paling kurang 5 ke 6 bulan. Yang seminggu tadi tu ada basic tak? Yang seminggu tu tak ada basic. Tak payah. Kebanyakannya tak ada basic. Tak ada payah nak nolong lah. Kan? Yang ada basic tu baguslah. Kan? Tapi still kena masuk dalam kelas lah ceritanya. Sebab apa nak cerita Cik Nap? Sebab kadang-kadang ni dia Quran Cik Nap kan. Dia Quran, dia cerita pasal Quran ni dia tak boleh macam sambil lewa dan sebagainya. Kena masuk nak belajar Taranum. Masuk dia kelas dia betul-betul. Dia tak boleh macam tu. So ibu bapa ataupun masyarakat luar sana kena tahu sebenarnya. Betul. Ada period kalau yang zero tempoh untuk belajar
lama ni. Betul. Kalau dia basic sikit macam ni, dia ada peringkat dia. Dia ada lah. peringkat dia, ada peringkat. Sebab tahap kefahaman pelajar lain-lain. Kan, yang seorang ni kita ajar bagus, boleh dapat dapat tangkap cepat. Yang seorang ni dia mungkin kurang sikit. Dia wega sikit kan, mungkin lah. Itulah dia ikut kefahaman, dia ikut tahap dapat lambat ataupun cepat lah dapat. Okey, so kita akan kembali selepas ini dengan topik yang kita akan bincangkan, kori atau penyanyi. Kalau penonton dan juga pendengar nak tahu, saya ni sebenarnya penyanyi ke, kori ke, ataupun sebenarnya dia boleh apa dulu? Dia boleh dua-dua ke ataupun salah satu? So kita nak tahu lebih lanjut. Selepas ini jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Cik Nak dalam podcast Kongsi Terang. Kita kembali selepas ini. Okey, kembali menyaksikan dan juga mendengar podcast Kongsi Terang bersama dengan Cik Nak dengan topik kita pada hari ini, kori atau penyanyi, di mana topik ini akan dikongsikan oleh tetamu kita. So di studio sekarang ni kita bersama lagi dengan Husaini Mahmur. Ya. Ya, nak panggil Husaini ke nak panggil ustaz ke apa? Nak panggil ustaz Boleh panggil Husaini lah. Husaini lah. Panggil ustaz dah. Sebab ni saya tak pakai kopiah. Jadi panggil Husaini je. Oh, ustaz dengan kopi ha? Ya betul. Apa? Okey, tadi introduction tadi, opening, Cik Nak ada beritahu, kori dan juga penyanyi ni, dua-dua bidang ni memerlukan, orang kata apa, satu bakat suara yang unik, yang bagus. So, kita nak tahu sebenarnya, you pernah mencuburi bidang nyanyian? Sebelum umur 10 tahun, memang start dengan kori dulu ke atau dengan nyanyian, nasyid ke apa ke? Saya memang daripada umur 10 tahun memang dia bidang Quran lah ceritanya. Oh, Quran. Dan tilawah lah ceritanya kan, teranum lah ceritanya. Kemudian ada juga masuk nasyid-nasyid pun ada juga sikit-sikit kan. Tapi biasalah cikgu masa tu, kita tak ada ni, kori tak ada ni. Saya ni masuk kori. Sebab nasyid berlambak sangat ramai orang kat situ kan. Jadi so, nasyid saya masuk. Sebelum tu, kalau you masih ingat orang, the first person yang tarik and mengajar you tilawah? Pakcik saya sendiri. Oh. Siapa nama? My uncle. Nama dia My uncle? Ya, my uncle. Okey. Nama dia Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali. Ghazali nama dia. Ghazali Ibrahim? Bukan. Ghazali Ahmad nama dia. Ghazali Ahmad. Ghazali Rahman nama dia. Pakcik sendirilah. Dia memang guru tilawah. Dia guru tilawah dan masa yang sama dia mengajar dekat sekolah rendah dulu. Sekolah rendah. Luar BIM tak ingat. Tak ingat apa. So masa tu memang ditolak dan juga disuruh untuk masuk tilawah sebab nasyid dah ramai. Nasyid dah ramai. Kemudian saya masuk tilawah dan bila saya dah belajar tu, kita dah minat lah, memang minat. Itulah dia sampai sekarang ni, alhamdulillah. Masa tu tak ada hati tak memerontak macam aku nak nasyid sebenarnya, ataupun masa tu rela je macam. Dia macam ni, saya dipaksa dan masa yang sama saya minat. Dia macam tu. So dia tak ada isu aku nak masuk nasyid lah. Tak ada isu yang tu. Okay. Dia kebanyakan orang dia ada isu yang tu kan. Dia dapat masuk tilawah tapi aku nak masuk nasyid. Tapi alhamdulillah saya tak ada masalah tu. Saya tak ada isu tu. Memang saya nak. Yalah, bila hati di minat dan relakan benda tu, dia akan jalankan going smoothly. Betul. Dia tak merontak. Ya, betul. Dia seiring benda tu kan. Seiring. So okay, you dah pilih tilawah. And then of course you pernah menyanyi jugalah. Pernah. So banyak masuk pertandingan menyanyi juga. Pernah, alhamdulillah. Antaranya karaoke. Ya. Adalah dulu 2000. Yalah jujur lah tunjuk lah ni cakap ni. Wajar. Okey, sorry. Adalah 2018. Saya ingat dulu hujung 2018. 2018, okey. Masa tu saya ada geng-geng nyanyi ni. Ada geng-geng nyanyi. Semua pertandingan apa tu? Pertandingan karaoke, karaoke biasa. Okay. Cakap okay. Open lah. Open. Tapi kebanyakan yang masuk pertandingan ni semua golongan yang bercampur lah, lapisan masyarakat daripada budak-budak sampai orang tua. Kan, pertengahan dan sebagainya. Saya bercampur dengan mereka semua. Dia cakap, sini nanti masuk dalam grup. Kita orang ada grup karaoke. Segala info akan dimaklumkan di dalam grup WhatsApp. Ya. Jadi saya pun masuk. Masa tu memang ligat saya masuk. Hujung minggu saya akan cari. Mana pertandingan. Sampai dengan Cik Nak, hingga kan jauh pun saya bedal. Jauh pun saya bedal. Saya pergi sampai ke Pahang ada. So mostly yang you masuk tu menang lah?
Okey, yang itu soalan bagus tu. Awal-awal saya masuk di 2018 memanjang kalah. Memanjang kalah. Ceritanya lah. Memanjang kalah. Kenapa? Biasa kenapa? Sebab pemilihan lagu kot. Pemilihan lagu. Lagu apa yang pilih? Dia macam ni, dia lagu tu saya nyanyi lagu Farhana. Dia baru mula mana? Jimbara. Saya nyanyi. Sebab saya memang nyanyi lagu tu je. Nyanyi lagi. Masuk pertanding kalah. Lepas tu masuk lagi pertandingan kontes yang lain kalah. Buat lagu yang sama? Lagu yang sama. Padahal lagu tu dah ada elemen Taranum tu sikit kan? Okay. Jadi bila dia masuk kalah manjang kalah. Lepas tu ada sahabat saya kan, sahabat karaoke saya. Dia panggil Syekh. Dia Syekh kan. Dia tahu kita ngajar ni kan, ngajar Taranum. Syekh, saya tak kena ni tukar lagu. Lagu Syair Laila Majnun. Daripada siapa? Datuk Ramli Sarip. Kan? Dengan Datuk Jamal ada sekali pernah berduet. Jadi sebab dia memang apa kata Middle East punya Arabi punya kan. Saya try. Pak lapat kita masuk bawa lagu tu. Masa tu first time saya bawa lagu Syair Laila Majnun tu 2019. Dan detik pertama saya membawakannya Johan juara. Seterusnya bawa juara. Bawa lagu yang sama? Bawa lagu yang sama. So dia dah tahulah mana peak point dia yang kekuatan dia kat situ. Jadi sampaikan ada peserta dia beef saya ni baby bawa lagu tu. Hantar aku lah kan. At the first place you decide untuk join tandingan karaoke. You sendiri tak ada rasa macam aku dulu belajar Taranum. Aku nak masuk karaoke ataupun persepsi orang lain yang mungkin tahu kenapa tiba saya ni masuk karaoke ni kan. Dia sebenarnya sebenarnya memang ada yang mempertikaikan. Terutamanya guru-guru saya lah. Tahu lah kantoi. Kantoi mah. Dia kantoi. Sebenarnya saya dalam aktiviti saya menyanyi karaoke, saya tak akan post dekat media sosial kat mana-mana. Biasa kan. Kita nak jaga. Tapi ada sekali tu masa tu saya ingat lagi saya wakil ke Malaysia nyanyi. Dengan tu? Yes. Tengah apa? Icing nama dia. Icing. Oh, itu bukan yang world punya. Ya, world punya tu. Kan. Itu compete dengan international punya another country lah. Masa tu saya wakil Malaysia 2019. Masa tu dia buat dekat Sweden. Jadi saya wakil Malaysia untuk lelaki. Siapa organizer wakil Malaysia tu? Masa tu organizer daripada daripada Singapura. Dia buat kontes tu kat Malaysia. Jadi dia lah yang bawa. So dia bawa ke Sweden. Dia bawa ke Sweden. Jadi yang perempuan masa tu Nadia Hasnan. Pelajar Akademi Fantasia yang ke-6 Nadia Hasnan. Kami wakil lah untuk icing tu. Berapa orang wakil? 2 orang lah, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi saya wakil sana lah. Jadi masa tu itu antara pengalaman saya dalam bidang nyanyian. Masa tu di Sweden saya dapat nombor 2. Nombor 2. Untuk mempertaruhkan lagu yang sama? Mempertaruhkan lagu yang sama. Syair Laila Majnun. Syair Laila Majnun. Dia ada beberapa pusingan masa tu. Pusingan pertama saya nyanyi lagu apa? Bukan sama. Lagu Siti Nurhaliza. Kenapa? Lagu apa? Lagu Percayalah. Jangan main-main. Ikut key dia? Tak. Saya buat balik lah. Male key lah. Male key. Dan ada dia punya perubahan-perubahan sikit kan. Kemudian stage kedua lagu lagi tak tahan. Sami Yusof. Kau rasa? Sami Yusof lagu apa? Banyak lagu dia. Allahumma salli alal Mustafa. Lagu tu. Kan? Gila bawa lagu tu ke Sweden. Terbakar juri. Berasap. Dia bawa lagu kedua tu. Kemudian dia akan dikumpulkan markah round pertama dengan round kedua. Tengok mana yang paling tinggi akan masuk ke round 3, which is final lah. Round ketiga. Tapi dia tak akan maklumkan siapa yang akan pergi final. Maksudnya final tu kau kena ready dengan baju kau sendiri. Baju bertanding tu. Kalau tak dapat, minta maaf lah. Tapi Alhamdulillah lah saya dapat ke final masa tu kan. Saya bawa lah Syair Laila Majnun masa tu final. Nombor 2. Nombor 1 USA masa tu. So itu pengalaman dalam bidang nyanyian lah. Sebenarnya banyak lagi lah dalam bidang nyanyian ni. Saya bertanding dan dengan. So sebab tu dia macam sinonim kan. Taranum dengan ni sebab memerlukan bakat suara tadi. Betul. So
tak salah kalau kita ke platform yang tepat kan. Ya. Okey, so kita nak break seketika, kita sambung kejap lagi. Ada lagi banyak soalan yang kita nak rungkaikan, nak Husaini kongsikan. Jadi kepada para penonton dan juga para pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Encik Nak dalam podcast Kongsi Terang. Kita nak break seketika dan kembali selepas Encik Nak tegur air ni. Tegur air ni. Alright, kembali bersama dengan Encik Nak dalam podcast Kongsi Terang. Dan kepada penonton dan juga para dengar, para pendengar, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di podcast Kongsi Terang. Yang mana belum lagi subscribe, please subscribe YouTube channel Sufi House, comment, like and share, and tekan juga bell notification untuk konten-konten yang terbaru daripada kami. Okay, so di studio sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Husaini Mahmur. Ya. Ya. So, kita nak sambung sikit topik kita tentang Qori yang penyanyi ni. Baik. Tadi dia dah cerita pengalaman you as a Qori masuk pertandingan itu dalam negara, luar negara, menyanyi bersama dalam negara, luar negara. Yeah. Ni sebenarnya nak jadi apa? Dia macam soalan macam ni, bapak-bapak kepada anak-anak. Tak serius. Ni apa? Which one you nak choose? Sekarang you ada dua career, profession yang you boleh bawa sebenarnya. Yeah. So, you sebenarnya lebih berat ke mana kalau andai kata diberi dua pilihan ni? Okey, baik. Saya sebenarnya ialah profession saya tu saya lebih berat kepada mengajar Teranum lah. Quran lah ceritanya. Bonti nyanyi. Tu kata yang nyanyi ni dia hobi lah, hobi. 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 Hobi tak ada masuk pertandingan dah. Itulah. Masuk menang lah. Bagi orang lain. Just kita nak bagi macam exposure pada diri kita. Amboi. Kan? Nak tengok juga macam mana penerimaan orang-orang sekeliling kita kadang-kadang. Sebab kita kadang-kadang ada juga orang bertikai kan. Dia kata, Syekh. Gitu kan. Entah ngajar Teranum, Syekh, entah ngajar Quran. So bila mendapat komen macam tu, what did you feel? Saya tak adalah. Pokak kan lah. Tak ada, saya tak menatah lah. Saya cakap baik saya. Gitu je lah. Gitu je. Sebab ada kadang dia cakap macam bila kita fikir balik, ada betul juga dia cakap, ada betul juga dia cakap. Tapi so for you, for your opinion, bila orang cakap itu, adakah you rasa benda tu mencalahkan image as a Qori? Dia mencalahkan tu tidak as long as kalau kita tak buat perkara-perkara yang kita menconteng arang, kan? Betul, tapi betul. Apa yang kita bawa dalam nyanyian contoh kan, kita tahu kalau dalam baca Quran kita tahu dia adalah satu mesej yang sangat baik. Betul. Dalam pengamalan harian kita, itulah yang kita bawa, iaitu Quran tu sendiri. Tapi dalam nyanyian ni sebenarnya apa yang boleh membentuk seseorang tu bila mana dia dengar apa lagu yang kita bawa sebenarnya. Kalau lagu yang kita bawa kan, lagu yang kita bawa tu menerangkan kata maksud-maksud yang baik, so why not? Kan? Why not? Kalau kita katakan ni lagu-lagu yang mesej-mesej yang kata yang bercanggah dengan nilai moral sebagai manusia itu sendiri, itu sebenarnya salah. Ramai kata yang kata, saya bukanlah kata penyanyi yang kata tidaklah, cumanya apa yang kita nak bawa kepada anak-anak muda zaman sekarang ni kan, bagaimana dia dengar sebagai satu lagu tu sebagai satu platform yang dapat bina hati mereka tu sendiri. Aku rasa dah macam ceramah lah pula. Tapi itulah yang saya rasa. Itulah yang saya rasa sebenarnya dalam nyanyian itulah yang kita dapat bawa untuk semua supaya dapat jadikan diri kita tu yang terbaik lah. So on your personal thought, your personal opinion, memang you akan teruskan dalam bidang Qori inilah. Dalam Qori inilah. Cakap tadi nyanyian ni macam hobi. Hobi, betul. Hobi. Ada masa saya akan masuk. Ada masa ada masuk. Tapi sebenarnya dah lama dah tak masuk sebenarnya Cik Nak. Bagus. Bagus. Kan? Okey, ni soalan. Patut tak patut seorang penyanyi ni, tak kisahlah penyanyi apa genre sekalipun, dia perlu tahu tentang Taranum ni? At least macam basic ke apa, you rasa perlu ke tak, ataupun pokat ekau lah. Rasa macam mana? Faham? Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey, kalau seorang penyanyi patut tak dia nak tahu pasal Taranum kan? Dia Taranum adalah choice. Dia adalah pilihan. Tapi yang paling utama, yang paling major adalah baca Quran tu sendiri. Kan? Betul.
Taranum dia adalah choice, pilihan. Kau nak belajar taranum, silakan. Tak nak belajar, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau bagi pendapat saya pula yang lain, ada yang kata macam pernah dengar, Cik Nap pernah dengar tak saya tanya? Cik Nap pernah dengar tak? Seorang qari kan, seorang penyanyi belum tentu boleh bertaranum. Ya, okey. Seorang qari confirm boleh nyanyi. Oh, nyanyi. Memang ada dia punya ayat tu kan. Dan in fact memang betul. Ya, betul. In fact memang betul kan. Tapi mungkinlah qari tu kalau nyanyi mungkinlah tak ada bentuk orang nyanyi, mungkin bentuk dia bunyi mengaji sikit kan. Bunyi ngaji sikit lah. Tapi dari segi tone, dari segi pitching semua okey lah. Okey. Maknanya boleh nyanyi. Boleh nyanyi. Cumanya kalau nak menyanyi ni, nasihat saya kan, kalau boleh dapat belajar taranum tu lagi cantik. Ambil yang basic-basic pun okey, tak ada masalah. Tapi yang paling penting baca Quran tu lah yang penting. Betul. Nak belajar taranum itu adalah pilihan masing-masing. Kalau belajar alhamdulillah kan. Sebab Nabi sebut laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nampak? Masuk sikit. Bukan daripada kalangan kami kalau orang yang tak melagukan Quran. Makna melagukan Quran tu subjektif lah. dia subjektif. Belajar tajwid, taranum, dari segi suara. Itu semua melibatkan suara, melibatkan tajwid dan sebagainya. Jadi ambillah sedikit, belajar sikit kan. At least yang penting kita tahu dia punya basic dia untuk kita apply dalam bacaan Quran kita. Itu yang penting insya-Allah. Mantap. Macam TV Hijrah misalnya. Okay, last I think this is a soalan yang quite trigger jugalah. Okay. Tadi you dah sebut you akan proceed dengan bidang taranum ni, qari ni. Tapi ada juga most of your friends like macam Fakrul Yunasi. Biasa qari. Sekarang dah balik pada nyanyian. So comment you, and adakah you rasa you akan ke situ juga? Ke macam mana? Siapa buat soalan ni? Okey, saya rasa mungkin kalau diberi peluang, tak apalah, kita cubalah. Kalau ada peluang. Hati nak. Tapi tak adalah maksudnya. Ubah mana? Tak, kalau diberi peluang, tak ada masalah. Kita nak mencuba sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan baru pun. Sebenarnya benda yang dah memang ada dalam hati kita. Tapi kita cuba masa sama. Tapi orang kata dia tidak overshadow daripada apa yang kita bawa sekarang. Kan? Yalah. Contoh kalau sekarang ni ialah Fakrul Yunasi kan. Kita tahu Fakrul Yunasi dia mula daripada Quran. Dia mula daripada Quran. Tapi dia ujungnya tu ialah dia masih Quran lagi dan mungkin dia nampak lebih ke depan dengan nyanyian dia. Tapi sebenarnya Cik Nap, saya payah kalau nak nyanyi ni Cik Nap. Faham tak? Sebab saya dah memang dicop oleh makcik-makcik di luar sana. Dia tak kenal saya ni menyanyi kan. Dia tahu saya ngaji je. Sebab mungkin muka saya lah. Muka tak ada muka menyanyi. Muka tak ada menyanyi. Muka macam muka ustaz macam tu kan. Tapi kalau trim ni jadi. Itulah dia sebenarnya. So balik pada soalan tadi, kalau maksudnya andai kalau diberi peluang ataupun dilamar oleh mana-mana label muzik untuk menjadi penyanyi, you akan pergi? InsyaAllah. Tapi saya akan tengok dulu apa benda dia punya yalah, lagu dia tu macam mana, konten dia tu, irama yang macam mana. Kalau irama yang ngarut saya tak adalah. So andai kata anda diberi peluang sebegitu, like the same macam Fakrul Yunasi. Contoh you akan dilamar oleh Hijaz lah contohnya. Hijaz. Jadi ahli grup member Hijaz yang baru. Adakah you akan tinggalkan bidang taranum ni sebab Fakrul kita nampak sudah meninggalkan? Meninggalkan, which is dia dah tak masuk pertandingan dan sebagainya. You fokus betul-betul kan ni. So adakah diberi peluang you akan macam tu? Saya tak akan tinggalkan dalam bidang taranum. Kalau contohlah, kalau macam soalan Cik Nap, kalau lah kumpulan Hijaz ajak saya masuk bertanding, walaupun benda tu takkan berlaku, mana tahu kan. Saya takkan tinggalkan untuk taranum punya. Sebab apa? Saya kalau saya tinggalkan ratusan orang yang betul-betul nak belajar taranum. Ratusan budak yang memang semangat, mak ayah semangat hantar anak-anak dia, saya akan tinggalkan mereka terkontang-kanting. Sebab sekarang ni saya ada dalam lebih kurang 100 ke 200 orang. Yang nak belajar yang masih sampai sekarang. Yang masih sampai sekarang. Okey, faham. Jadi kalau saya tinggalkan, sayang. Betul. Sayang. Kan? Sayang sangatlah. Jadi bila saya masuk macam biasa, tak ada masalah. Kan? Nak nyanyi ke apa, cuma mungkin saya tidak akan melebihi apa yang saya buat sekarang. Macam itulah.
Itu ceritanya. So, right, kita sebenarnya sudah berada di segmen yang terakhir dan kita nak penutup lah. Ya, so, sebagai penutup untuk tajuk kita pada episod kali ini, Kori atau penyanyi. So, any last word from you tentang tajuk kita, Kori atau penyanyi? Which one yang you rasa antara Kori dan penyanyi, mana yang kata lebih aula lah kot? Lebih aula. Nampak isi. Okey, baik. Soalan atau kedua-duanya tak ada masalah as long as macam mana? Baik. Your thought. Okay, my thought lah antara Kori dengan penyanyi kan. Sudah tentulah. Sudah tentu dia adalah Kori. Sebab apa? Kori dia lebih kepada Quran. Sebab Quran jalan dia nampak. Jalan dia tu nampak kan. Saya tak kata penyanyi ni dosa tak, sebab saya I myself singing. Apa? You get involved in singing ah? Yeah. Saya sendiri menyanyi. Jadi nak kata kalau tanya siapa pun dia akan lebih Quran lah pilih. Quran tu dah tentu bawa kepada jalan ke syurga dan sebagainya. Okey, nak menyanyi tak ada masalah. Kan? Cumanya kalau kita nak menyanyi ni, itulah saya cakap awal tadi, jaga apa yang kita bawa tu, kan? Jangan so, contohlah kan. Kita lah, ramai orang berpendapat macam ni Cik Nap. Ramai orang berpendapat, kau Kori, kau jangan buat perkara yang bukan-bukan gini-gini. Betul lah. Betul. Kau penyanyi pula. Penyanyi, habis kau penyanyi takkan kau nak bawa yang bukan-bukan pula? Boleh ke kau nak bawa sebagai penyanyi? Tak. Kan? Kau penyanyi, adab kena jaga, semua kena jaga. Betul tak Cik Nap? Betul. Tak semestinya kau penyanyi kau kena boleh bantai semua, tak boleh. Ya, betul. Dia macam itulah Cik Nap. Jadi dua-dua tak ada masalah. Yang penting nilai moral tu kita kena jaga sendiri. Pembawakan kita tu macam Pembawakan kita kena jaga. Prinsip kita tu. So itu dia perkongsian yang diberikan oleh tetamu kita, Husaini Mahmur, sahabat Cik Nap juga. So untuk penutup saya ni, mungkin boleh belanja sikit kepada para penonton juga para pendengar. Lagu apa nak belanja ni? Kita ambil surah mudah lah, surah pendek. Kemudian kita belanja lagu Taranum Bayati, Nahwan, Ras, Jarkah. Jarkah. Sebab producer minta banyak. Ajar dia tu. Producer daripada nasihat. Bukan. Okey. So silakan Husaini Mahmur. Okey, Pak saya terdengar tadi ada yang kentut ni. Siapa tadi? Okey, kita try Kita nak baca Ina apa Ina? Al-Kautsar lah. Bayati. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar Bayati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Itu adalah Taranum Bayati. Kemudian kita masuk kepada Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Itu adalah Nahwan. Ketiga adalah Rast. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dan yang terakhir adalah Jarkah. Apa dia? Jarkah. Okey, ada fokus dia. Okey. Jarkah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Baik, terima kasih ucapkan kepada Husaini Mahmur atas bacaan beliau sebentar tadi. So kepada mereka di luar sana, penonton dan juga pendengar yang nak belajar Taranum, bolehlah kontak. Macam mana Ustaz? Nak kontak Husaini? Nak kontak? Kontak. Mana dah tahu ada yang nak menerima undangan ke untuk majlis ke, baik. mengajar ke. Social media you lah. Social media lah. Social media lah. Okey, baik, siapa yang berminat nak belajar Taranum ke, sebenarnya saya bukan buat Taranum je. Untuk qasidah pun ada juga. Qasidah. Ada qasidah. Boleh pergi di media di media sosial saya, iaitu di Instagram Husaini_Mahmur. Husaini_Mahmur. Di TikTok pun ada, type je Husaini Mahmur, insya-Allah. Di Facebook pun ada. Jadi siapa yang berminat boleh pergi ke laman sosial saya dan boleh DM saya di sana lah, insya-Allah. Right. That's it. Thank you so much Husaini. Sama-sama. Sudi bersama dengan Cik Nak dalam podcast Kongsi Terang. Dan juga kepada para penonton dan juga para pendengar, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk episod yang akan datang pada hari Rabu jam 9 malam hanya di YouTube Sufi House. Jangan ketinggalan untuk bersama dengan tetamu-tetamu istimewa untuk episod-episod yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.